Kemudian setelah kita analisis tentang identiti bangsa, buku ini hadir untuk memberikan kita identiti bangsa itu. Walaupun buku ini secara khususnya untuk Indonesia, tetapi ia bercakap secara umumnya untuk Melayu Raya ataupun Melayu kita semua. Kita semua. Sebab kita ada beberapa persamaan dan kita Melayu kita ini ditentukan kerana ada beberapa persamaan, which is budaya kita, budi kita, identiti kita dan sebagainya. Dan inilah yang ditujukan. Buku ini menuju kepada itu. Okay. Setelah kita tahu banyak macam-macam kita punya problem tadi, kita punya masalah tadi, kita punya situasi kita sekarang di mana kita gagal untuk menentukan di manakah posisi kita, kita gagal untuk buat something yang memberikan manfaat kepada kita, kita tak tahu nak buat apa, masalah kita tak tahu nak buat apa, maka cara yang terbaik adalah kita back to the self, kita balik kepada diri kita sendiri. Dan saya ambil kartun yang sangat sinikal dan sangat menarik. Seorang tu telah hilang kunci, kemudian dia katalah, kalau kunci hilang di dalam rumah, kenapa kau cari di luar rumah? Lepas tu yang ni bercakap, sebab luar rumah ni terang sikit, kat dalam rumah ni gelap. Kunci hilang dalam, yang kau cari kat luar tu dah kenapa? Kita ada masalah kita, yang kita nak salahkan orang tu dah kenapa? Macam tu lah masalah dia. Banyak problem, dia punya penyelesaian dia dalam hati, dalam diri kita, bukan luar diri kita. So itu dia punya point dekat sini. Kunci itu adalah simbol kepada pembuka kepada sesuatu. Kalau dekat sini saya fahamkan kunci itu adalah simbol kepada pembuka kepada perubahan itu. Alright. Sangat best kartun ni. Dan cara terbaik adalah kita pulang kepada diri kita sendiri. Dan saya sangat menyarankan tuan-tuan dan perempuan membaca buku yang ditulis oleh Tariq Ramadan. Tajuk dia The Quest for Meaning. Tariq Ramadan memberikan nafas baru kepada dunia agama, dunia Islam, dunia pada hari ini. Pada mula-mulanya beliau mengatakan bahawa kita tak perlu, beliau mengatakan bahawa semua orang akan bersatu sekiranya semua orang menganut agama Islam. Kita akan bersatu kalau kita dakwah Islam kepada semua orang. Tapi sepanjang perjalanan hidup dia, dia kata dia gagal dalam benda itu. Dia tak nampak bahawa Islam adalah satu kesatuan. Islam yang difahami oleh Barat adalah satu kesatuan. Banyak Islam yang salah faham. Maka untuk memastikan dia sentiasa ada akses kepada orang untuk didakwahkan, adalah dia membina satu telekomunikasi baru, which is setiap orang ada benda-benda yang sama, common ground kita cakap tadi. Dan benda-benda yang sama itu baginya adalah setiap orang mencari satu benda yang penting dalam hidup dia, iaitu makna. So kata Tariq Ramadan, kalau kita sebut tentang ini, semua orang boleh terima benda itu. Dan setiap orang dalam diri dia ingin mencari sesuatu yang tak tahu pun apa dia, tapi sesuatu itu kita boleh katakan itu adalah makna kehidupan dia. Kata Tariq Ramadan, saat yang paling pelik adalah saat untuk kita keluar daripada rumah, nak pergi ke stesen bas ataupun nak pergi ke U kita. Payah, sedihnya tinggal rumah. Tapi once bila kita mula melangkah, kita akan terus berjalan. Sebab apa? Sebab dekat rumah itu ada makna yang kita tinggal. So nampak dia punya point dekat situ. So cara yang terbaik adalah back to the self, balik kepada diri sendiri dan cari makna diri sendiri. Cari di manakah makna aku hidup ini. Dan makna itu hadir dengan beberapa keadaan. Pertama, kita mula menghargai apa yang ada, kita mula tak cari apa yang tak ada, kita mula tahu diri kita di mana, kita mula tahu mak ayah kita mula tahu bahawa kita ada tanggungjawab yang sudah ditentukan kepada kita mula buat yang terbaik dalam diri kita. So, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7, Allah menyebut di akhirnya, dunia ini adalah perhiasan. Allah ingin menguji yang manakah di antara kamu yang terbaik amalannya, ahsanu amala. Kenapa Allah tak kata aksaru amala, yang terbanyak amalannya? Tak, Allah kata ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Sebab tak perlu buat macam-macam. Ambil amalan yang memang sudah ditentukan kepada kita, kerja kita dan buat yang terbaik, perform the best. This is what we should do. Macam tu. So buku ini memberikan kita kepuasan untuk itu, memberikan kita jalan untuk kita pulang kepada diri kita. Aku ada masalah kawan aku cakap dia tak faham, aku cakap dia kata aku marah dia salah faham aku ke ataupun aku salah faham dia. Aku ada masalah dengan study aku tak boleh study, aku tak kenapa tiba-tiba lecturer aku marah aku. Aku ada masalah dengan society aku buat benda ni, orang kata aku tak buat kerja apa semua. Everything, sumpulkan semua benda tu, bawa balik kepada diri kita. Dan diri itulah dikatakan sebagai peribadi. Diri peribadi. Kemudian Hamka mengelaskan seterusnya, wahai Hayati,
Okey, lagi. Okey, hamka mengelaskan ada 12 ke 17 pada mula-mula tu untuk alat yang menimbulkan peribadi. Dan juga bahagian awal hamka memberikan satu overview tentang peribadi. Peribadi itu, peribadi ini, peribadi itu, peribadi ini. Peribadi dia ada dua kaedah. Pertama, dia memang gifted. Dia memang gifted. Seseorang tu memang lahir sebagai seorang anak yang sangat politician, dia sebagai seorang yang sangat ke depan, dia ada wajah yang segak, dia ada satu penampilan yang sangat menarik dan sebagainya. Gifted. Peribadi yang satu lagi, ini yang saya suka. Peribadi yang bermula daripada zero kepada hero. Buku apa tu? Zero kepada hero. Yang mula daripada kosong kepada someone. From nothing to something. Okay, peribadi ini menarik kerana dia sentiasa accept untuk perubahan diri dia. Ketika saya membentang tentang apa yang saya bentang itu, tentang Al-Fatihah, 5 orang je dengar tu, dengan ada bentang macam seminar lah kan, discussion tepi sungai 5 orang tentang Al-Fatihah. Lepas tu tiba-tiba saya tak, okay, ada soalan tak? Saya duk tunggu-tunggu soalan apa tentang Al-Fatihah lah, tiba-tiba ada soalan tentang macam mana dapat cara untuk bentang macam ni. Kau dapat tak plan aku tadi? Kenapa ada soalan ni? Sebab dia kata kemampuan untuk simplify the idea. Pertama saya kata sebab pertama sekali saya pernah mengajar tadika. Jadi banyak benda yang tadika punya tajwid atau fardu ain tu budak-budak. Jadi terpaksalah main game lah apa semua, kadang-kadang okay, buatlah bolehlah simplify the idea sikit-sikit. Yang kedua adalah saya belajar benda ni sendiri. Saya tulis buku kedua Isnin dan Rabu bersama Brother Syam. Bukan Syam Kamikaze. Ada orang PM Syam Kamikaze? Malu aku, tak pernah pasal Syam Kamikaze kan. Salah, bukan Syam Kamikaze. Saya tak pernah muzik dengan dia. Syam Sudir Abdullah itu pensyarah di PKS sekarang. Beliau masih ada sekarang. Dan saya belajar dengan dia. Bila saya masuk kelas dia, kelas pertama dia simple. Kelas pertama dia adalah okey, semua buat bulatan. Okey, ini kelas critical thinking ni. Buat bulatan, kemudian kita main bola, gudung-gudang, exam A. Kita orang tak hafal, kita orang tak nak study. Jangan study, kata, study subjek lain. Sebelum exam esok, kita ada explorers. Datanglah kejap. Exam esok, hari ni ada explorers. Explorers kau datang kejap. Setiap point adalah tajuk. Checkpoint ni tajuk ni, checkpoint tajuk ni. Balik-balik pada explorers tu, checkpoint last kali dekat mahalah. Tak payah datang balik kat dia, balik mahalah tidur. Tidur, esok boleh jawab soalan sebab kami dah dapat digest semua isi, semua kaedah practical of critical thinking dalam explorers tu. Brilliant. Tak perlu nak let's stay up study. Tiba-tiba dalam exam keluar discuss on this reading use video. Ni dekat checkpoint 4 malam. Sudah. Sangat powerful dia punya kaedah mengajar. Dan selepas tu saya mula kenal, saya mula tengok, saya mula stalk SP dia, saya mula Google tentang dia. Rupanya dia ada banyak ilmu-ilmu yang mendalam, ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Dia ada NLP master, dia ada hypnotherapy master, butuh master. Uish, siapa dia ni? Kemudian bila saya tahu, saya tanya orang-orang sini-sini, dia kata, alah nak jumpa Brother Syam mudah je. Pergi lah kafe, pergi lah dia punya pejabat. Saya pun pergi mula pejabat, mulalah melempar. Rupanya dia memang jenis jarang balik awal ke rumah sebelah UABJ dia. Dia suka duduk dalam tu, suka duduk dekat office dia dekat situ. So dia melepak dengan dia apa semua. Akhirnya kami set up, okay, berarti saya ada masalah apa. Saya tanya dia ada masalah apa. Kamu tanya saya. Saya pun tak silap kerana bertanya kepada orang lain. Jadi lepas tu dia pun analisis. Saya ada masalah apa, ada masalah gitu ni. Kemudian saya pun set up, okay, berarti saya nak 2 hari, saya nak belajar betul-betul cara untuk bercakap, cara untuk present, cara untuk itu semua benda. Mana boleh 2 hari je kata. Kena banyak hari. 2 hari. Cari 8 orang kawan, cari. Buat everything from zero. Cara cakap, macam mana cara nak buat point, macam mana cara nak cakap macam ni, macam mana cara nak control the stage and everything. Tak boleh nak control the stage sebab ada lepas tu saya kena duduk tengah apa semua, everything dia ajar. Dan saya pun tak tahu saya nak bagi berapa. Kita tak payah bagi berapa, kita pergi rumah anak yatim, kita buat program dekat rumah anak yatim, kita gunakan duit kita, duit yuran kamu tu kita pergi rumah anak yatim. So at the end of the session yang memang tak ada proposal apa tu, buat sendiri je, kutip seorang RM50, ada 8 orang, kemudian belilah apa-apa, buat program kat rumah anak yatim, seorang kena present. Kena buat apa anak yatim sebab budak-budak banyak, apa budak-budak kamu kena belajar untuk simplify the idea. Budak-budak agak senang nak present dengan orang. Present macam ni, tengok borak je. Tak boleh. Saya pun tak ada idea macam mana nak buat. Kita kena main apa semua. So itu adalah teknik from zero to hero. Daripada something kepada. Dan benda tu saya katakan kepada kawan-kawan saya, benda tu memang
memanglah benda tu leceh tau, sebab Allah letih lah nak kena belajar benda ni. Tapi belajar betul-betul sehari, dia guna untuk 100 tahun kemudian kalau hidup. Dia guna untuk 1 tahun kemudian. Sekali je kita belajar. Kalau 2 hari fokus untuk belajar cara nak public speaking, guna untuk 20 tahun kemudian. Dia benda teknik, dia bukan benda yang substance, dia benda teknik. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu saya fokus kepada konten. Baca tu sonok-sonok. Bila fokus kepada konten, alatan sudah ada, konten sudah ada, konteks sudah settle masalah, datanglah crowd mana pun, kita tahu macam mana kita nak bercakap. Sebab kita dah ada alatan itu, channel untuk kena communicate dengan orang itu. Dan benda ni bukanlah benda yang gifted, benda yang kena belajar. Kalau tak belajar memang tak dapat. Memang tak dapat. Okey tu. Dan peribadi inilah dikatakan peribadi. Bukan peribadi datang kerana ayah kita baik, tak, kita pun baik. Kerana ayah kita jahat, aku pun jahat. Bukan macam tu. Dia datang kerana kita sendiri ada determination untuk ada benda itu. Kemahuan yang tinggi. Kemahuan yang tinggi untuk ada benda itu. Dan itulah dipanggil sebagai peribadi. Dan hamka memberikan banyak contoh tentang orang ini sebab apa. Soekarno sekali dia jumpa orang rasa teringin nak jumpa dia. Dia jumpa orang sekali, dia ingat nama orang tu. Saya jumpa dalam macam Soekarno, saya tak ingat langsung nama orang. Kita jumpa kat mana, tak ada pula. Jumpa kat mana pun tak ingat. Nama orang apa tak lagi. Memang fail untuk attract people. Tapi untuk politician, untuk leader, cara dia attract people sangat powerful. Cara salam, cara tengok orang, cara bercakap dengan orang. Oh, saya kata macam sihir. Macam sihir. Kita pun tak tahu macam mana dia dapat benda tu. Dia ni amal apa, dia masuk tak pernah tinggal ke apa. Tak ada. Benda tu adalah dia buat, dia berlatih, dia praktik, dia train diri dia sendiri. Dia ada attractive, dia ada 17 tapi banyak point yang sama. So saya cuba tekan tulis. Saya cuba untuk simplifykan dia jadi 6 point. Dekat bahagian alat yang memerlukan peribadi, chapter 2 dalam buku peribadi. Siapa ada buku peribadi, ada 17 ataupun 18 saya dekat awal-awal itu. Tapi banyak benda yang sama. So macam saya kata tadi, saya terpaksa ambil semua, susun balik. Ini 1 point, susun balik, ini 1 point. Sebab hamka tulis dia banyak sangat benda dia cakap. So dia macam tu, dia scattered. So yang pertama sekali, ada unsur atraktif. Macam mana nak jadi orang yang menarik, orang itu hamka huraikan. Hamka huraikan satu persatu. Saya tak nak bagi contoh yang ni, saya bagi contoh yang dekat dengan kita. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, dia jadi Rasul bila? Umur dia berapa? 40. Jadi sebelum 40 dia jadi apa? Dia siapa sebelum 40? Dia penjaga kambing, pengembala kambing. Dia penjaga harta kepada isteri dia. Dia juga seorang peniaga. So ada 3 dia punya kerja dia. Dia buat kerja semua full time. Bila dia nak menjaga, bila dia nak berniaga, dia kena travel. Daripada Mekah dia kena pergi ke Syam. Syam kat mana sekarang? Syria. And kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dia kena travel. Berapa hari daripada Mekah ke Syam pada waktu itu naik caravans. Satu perjalanan, satu rombongan, lebih kurang sebulan ataupun lebih. Tak tahu, ikut jalan. Tahu tak, bila saya analisis, saya dapati untuk pergi ke Syam, Nabi Muhammad perlu berhadapan dengan lebih daripada 50 jenis orang Arab. Rupanya orang Arab yang banyak jenis, banyak puak dia. Dan puak ni ada dia punya style dia tersendiri. Ada hikayat dia, ada syair dia, ada macam-macam. Untuk pergi sampai ke Syam, Nabi Muhammad rupanya berjumpa dengan hampir 40 ke 50 jenis orang Arab. Pergi balik. Tempat-tempat ini menjadi R&R bagi rombongan itu. Dan berbual. Rupanya di sebalik pengembaraan ini, Allah sedang mengajar Nabi supaya pertama, luaskan kau punya perbualan. Kedua, tahu bahawa kau ada banyak mana puak kau nanti, umat kau nanti banyak mana. Tahu bahawa kau punya target group siapa. Ketiga, tahu betul. Orang sebut Kedah kat mana pun tak tahu, susah. Kodiang kat mana Kodiang? Kodiang kat Shah Alam. Salah. Dia tahu betul, dia tahu perjalanan. Selepas dia betul, dia tahu macam mana. Okey, bahagian ni cakap Arab macam mana, bahagian ni cakap Arab macam mana, bahagian ni cakap macam mana. Setiap itu adalah ajar dia. Hanya kerana travel ini. Dan macam mana Nabi Muhammad praktik? Dia travel, dia bukan bercakap. Dia nak bercakap. Dia memang kena bercakap sebab dia nak berniaga.
Oh ni satu. Okey, orang ni dia arah mana, dia kena cakap macam ni. Sebab tu kalau orang pernah pergi Mekah, saya tak pergi Mekah. Orang kata kalau pergi Mekah, semua orang Arab dekat yang jual kat Mekah tu semua boleh cakap Melayu. Ini berapa? Dia boleh cakap Melayu sebab cara dia untuk attract orang Melayu. So, ini adalah cara untuk Nabi Muhammad dilatih untuk luaskan perbualan dia. Sebab waktu tu tak ada program sesi 2 hari, sesi sehari training TOT ke, tak ada. Tak tahu nak cari kat mana. Dan tak ada motivator, tak ada trainer apa waktu tu. Caranya adalah teruskan buat praktikal benda tu, latih dengan perjalanan begitu. So pergi, sampailah ke Syam. Sampai ke Syam patah balik. Tadi pertama tidak kenal, kedua dah belajar sikit-sikit, ketiga kali, keempat dah belajar sikit-sikit. Dekat situlah yang Muhammad dilatih untuk tahu macam-macam. Keluasan budaya, keluasan tahu, keluasan bacaan, keluasan bahasa. Bahasa belajar semua Muhammad belajar kat situ. Okey, sekarang emosional, macam mana emosional? Ini part intellectual, tahu. Part emosional, macam mana Muhammad belajar untuk merasa tabah, merasa sabar, merasa tenang, merasa relax, take your time. Okey, caranya ialah kambing. Communicate dengan kambing, sabar dengan kambing. Siapa yang pernah bela kambing? Oh, tak pernah. Kambing complicated. Ayah saya ada lembu. Lembu okey, sekali je kita panggil dia akan ni. Kambing dia suka dah sangat, dia tak nak dalam, dia suka untuk kata. Kena sabar. Dekat situ emosional. Emosional adalah bahasa yang tak akan difahami oleh intellectual. Cara untuk menanam unsur emosional dalam diri kita adalah bercakap dengan alam, bercakap dengan benda-benda yang bukan intellectual. Cakap dengan orang tak dapat emosional, lagi dapat sakit hati kadang-kadang. Cakap dengan alam, cakap dengan itu, cakap dengan ini. Dan sepanjang perjalanan Nabi itu, Nabi lihat bintang, Nabi lihat matahari, Nabi lihat punya luah langit ini, Nabi lihat. Pandai jaga kambing itu, kena naik bukit, kena orang turun, kena pergi cari tempat yang sesuai untuk dia makan, untuk dia minum. Semuanya emotional factor. Dan semua itu adalah unsur-unsur untuk membentuk pribadi Nabi. Sebab that's why Nabi memang seorang yang atraktif. Bila Nabi bercakap, orang suka Nabi, orang suka nak dengar. Sebab Nabi cakap benda yang sangat jujur, aman. That's why bila Nabi jadi agama, bila Nabi dapat tabah sebagai seorang rasul, agama Islam jadi macam mudah untuk diterima kerana figure yang bernama Muhammad ini sangat amanah, orang yang sangat begini orangnya. Orang semua kenal benda itu. Soalnya bila penjahat ada, dia akan discuss benda lain untuk tembak. Okey, kemudian determinatif ni maksudnya dia macam saya kata tadi, self determination. Dia ada kekuatan untuk cipta satu titik untuk dia berubah. Psikologi, pergi psikologi. Kita belajar, kita ada dua jenis minda. Pertama minda sedar, kedua minda separasedar. Minda sedar kita sedikit saja. Minda separasedar kita adalah besar. Dan benda yang separasedar itu dia memberikan kita, dia mengawal segala tindak tanduk yang kita tak sedar. Kita kelip mata, bila nyamuk datang kita tampar, kita tak sedar pun, dia jadi sendiri. Itu dikawal oleh subconscious mind, minda separasedar. Surprisingly, minda separasedar ini sangat bahaya kalau kita masukkan benda-benda yang tak penting kepada dia. Contohnya kita masukkan benda-benda yang contohnya minda separasedar, sebab tu kita puasa 30 hari. Sebab kita nak, kalau kita nak berubah, kita buat tak hari selama 30 hari, kita sudah pun memindahkan benda itu daripada sedar kepada separasedar. So dia jadi rutin. That's why ada orang yang hafal 30 juzuk Al-Quran, tapi dia ingat. Dengan kita petik, dia ingat. Ada orang yang hafal tak ingat-ingat, kena selalu ulang. Sebab dia hanya duduk dekat sedar, dia tak pergi kepada separasedar. Bila separasedar, kita akan ingat. Macam mana orang tanya siapa mak kau, tak perlu nak, mak aku apa nama, jangan ingat balik. Tak ada, automatik ingat. Sebab dia duduk dalam minda separasedar, dia kuat ingatan dia. Maksudnya ada ruang itu. Ada ruang itu. Dan untuk melakukan perubahan, dia perlukan perubahan daripada sedar ini kepada minda sedar, pergi kepada separasedar. Sebab separasedar itu akan menentukan tindakan yang tak sedar. Apa tu? Tindakan yang sangat natural. Mula-mula dia senyum ada satu benda yang pelik, tapi esok dia senyum benda yang pelik. Tapi selepas 2 bulan, senyum tu bukan benda yang pelik, tapi benda yang sudah pun menjadi diri dia. So nak memasukkan sesuatu menjadi diri itu adalah memasukkan sesuatu kepada minda separasedar. Dan itu perlukan praktikal. Dan itu untuk memerlukan itu kita perlukan determination. Kita kena determine benda tu. Kita kena start from now. Start from now and please don't stop. Start 1, 2, 3, 4. Okay. Kemudian kata engkau lagi, orang yang hebat dia bukan orang sendiri-sendiri, dia adalah orang masyarakat. Word ni sangat cantik. Dia adalah orang masyarakat. Meaning that
Dia duduklah dengan ayah ke, dengan orang tua ke, dengan budak-budak ke, dia takkan kekok bersembang. Pernah tengok tak kita bela nak sembang? Pernah tak kita satu masa kita bela nak sembang apa? Pernah? Hidup ini nak sembang macam mana lah, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak macam mana aku nak masuk dalam conversation ni, macam mana aku nak sertai dalam perbualan ini. Itu masalah apa? Masalah apa itu? Masalah kita tak mendidik diri kita untuk menjadi orang masyarakat. Sebab tu kadang-kadang saya sebut kepada mak dengan abang kakak saya yang cerita anak dia, anak saudara saya, dia kata petang pukul 5 tu pagi dah jangan main kat luar. Kenapa nak suruh study lagi? Budak-budak kata 3 dia nak. Supaya dengan main dekat luar itu dia jumpa orang. Kampung pula kan kami kan. Penting untuk itu. Daripada suruh dia duduk dalam bilik, nanti nak sembang dengan orang apa okay? Orang pergi buat kemah, orang pergi rewang, bersiang bawang sehari sebelum ni dia tak pergi. Takut nak menyembang. Takut sangat nak jumpa dengan orang. Takut nak jumpa dengan orang ni masalah. Masalah sebab dia hidup dekat planet yang ada orang. Kena hidup dekat planet yang tak ada orang, tak apa, it's okay. So sikap ini entah dia dibina oleh suasana kita. Kita gagal untuk adapt cepat dengan suasana. Jumpa dengan orang ni kita gagal untuk nak cakap macam mana. Nak sembang tu tak erti. Nak sembang tu tak erti. Nak cakap macam cleaner pun tak erti nak sembang. Dengan macam cleaner sembang macam dengan lecturer. Payah. Susah sangat. Dengan macam cleaner sembang dengan macam orang lecturer. Susah. Tahap tu. So kita kena ada isu tu. Budak-budak macam mana kita nak berbual dengan dia. Macam mana kita nak tegur dia. Kalau kita tegur budak, macam mana kita tegur orang kawan kita. Memang tak dapat apa budak tu. Tak sampai kita habiskan ayat kita, dia dah belah. So titik itu, titik untuk kita guna, kita cakap dengan ini, cakap ini untuk menjadi orang masyarakat itu. Sebenarnya daripada mana? Suasana. Kedua, gifted memang ada lah. Tapi belajar. Sebab tu saya tak suka bila orang tu sangat bahagia dengan menjadi diam. Bila Nabi kata fayakun khairan aw yasmut, ataupun Nabi ke kau Ali, tak pasti, tunggu cek balik. Cakap baik ataupun diam. Diam di sini bukan artinya diam tak cakap dengan orang. Diam ketika fayakun khairan aw yasmut. Kalau kamu tak cakap benda baik ataupun diam, cakap dulu baru diam. Fayakun khairan dulu baru diam. Ni diam dulu, cakap tak lagi. Faham tak? Yang mana dulu sebenarnya? Kalau kita ambil kita punya sebagai seorang individu Muslim, kita ada kita punya pribadi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Pertama di situ Allah telah memberikan kita satu label. You are the best. And now, berapa? Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Problem tu. Ayat tu sangat susah untuk kita apply. Keluar linnas kepada manusia. Kalau keluar kepada manusia dulu diam. Kalau tak keluar rumah, kalau tak reti rasa nak berbual dengan, apakah dia menepati syarat ukhrijat linnas? Wa takum minkum ummah yad'una ila al-khair. Kenapa yad'una? Kenapa tak yad'u saja? Kenapa fa'il mudhari' jamak? Tu ramai, Zakar Salim, ambil kau, error terus. Kenapa ramai? Tak payah ambil pergi jauh. Pergi iyyaka na'budu. Kenapa nak? Kenapa bukan kenapa kami sembah kepada kamu, kenapa bukan aku sembah? Kenapa kita perlu sebut kami walaupun benda tu skrip untuk orang, untuk kita sebut? Okey. Di situ kita kena faham kita ada responsibility kepada public, kepada community. Dan apa yang kita buat sebenarnya? Secara untuk respon benda, cara untuk buat tanggungjawab itu adalah dengan memahami community itu sendiri. Saya bangga kerana lahir sebagai seorang yang Melayu begini. Melayu sangat ada budi, ada cara dia cakap, dia berlapik. Cuma saya panggil orang Arab. Tahan telinga. Sakit rasa. Orang budak-budak cakap dengan orang Arab. Dia very direct. Dan dia orang ni sangat tak suka dan benda-benda mitos, benda-benda yang merapu ni sangat tak suka. Sebab itu juga lah membuatkan dia orang boleh pertahankan hadis dengan Al-Quran sebagai satu benda yang betul, yang straight, yang direct, yang strict. Dia orang sangat benda-benda yang menambah-nambah sangat tak payah. Susah orang Arab. Sebab tu orang Arab sangat tak laku kalau kita jual idea ini air 30 juzuk, belilah. Sorry, tak laku untuk orang Arab. They don't accept those ideas. Sorry balik. Orang Arab sangat
Benda apa ni? Oh, 30 juzuk. No, I can read it by myself. Tu haram. Orang Melayu sangat mudah sebab dia sangat mudah untuk dimanipulasi begitu. Sebab kita memang diajar untuk rasa impress dengan wow factor. Program-program mana-mana pun kena ada wow factor. Tak ada, buatlah apa-apa pun. Benda penting. Tapi kalau menjadi rutin dan menjadi tabiat, something wrong somewhere. Budaya kita terlalu diajar sebegitu. Okay. Understanding sebenarnya. Memahami orang lain, memahami kelompok masyarakat adalah cara untuk kita dapat adaptasi kepada masyarakat tersebut. Pada hayati, insya-Allah 5 minit lagi. Kita sepatutnya kita kena berhenti dah kan? Okey, sepatutnya kena berhenti dah ya. 3 poin lagi. Yang pertama, courageous. Courageous ni maksudnya berani untuk buat sesuatu. Kata pepatah, kalau orang itu benar, orang itu berani. Simple. Kalau dia rasa dia sangat ada kekuatan itu, dia sangat benar, dia akan go. Dia tak kisah. Saya pernah tanya beberapa orang, figure, misalnya guru saya sendiri lah, Datuk Mazli Malik ke, saya tanya dia, doktor dulu pernah jual Syiah. Semua orang tak tahu kan. Dia pernah termasuk dalam madrasah tu. Dia kata, sebab kita pernah ke seberang sana, kita jadi tak takut untuk terus menyerang sebelah sana. Faham tak ayat dia? Sebabkan kita pernah ke seberang sana, kita jadi tak takut untuk menyerang. Kita relax, apa yang orang nak cakap, kita buat, kita berani. Kedua adalah belief yang penting. Kita tak perlu, we don't need to take a right decision. We make a decision and we make it right. We take a decision and we make it right. Kita tak perlu ambil keputusan yang tepat. Kita buat keputusan, kita buat, kita jadikan benda itu tepat. Believe in what you are doing. Believe in what you are decide. That's all. Dan last sekali, yang ini penting. Terlalu banyak masa untuk kita bercakap dengan orang lain kepada orang lain, tetapi terlalu sedikit masa untuk bercakap dengan diri sendiri tentang diri sendiri. Take your time. Ketika mana wahyu sangat berat turun kepada Nabi, sampaikan kalau Nabi duduk atas unta terduduk. Kalau Nabi duduk kepada orang masa Nabi sangat seksa untuk menerima satu-satunya wahyu. Ketika itu turunlah ayat untuk Nabi ada masa untuk diri Nabi untuk berehat. Ya ayuhan muzammil, qumil laila illa qalila. Bangkit malam. Untuk apa? Bukan untuk menyusahkan diri, untuk mendengar orang bebel tentang mak dengan ayah. Muasabah bagai-bagai itu. Tapi untuk rehat diri. Inilah masa untuk betul-betul relax. Zaman sekarang kita saya sendiri sangat problem. Kita rushing. Mayang tak sempat, lepas subuh tak sempat apa-apa. Kudu-kudu Allah akan keluar lah. Jam lah apa semua dah. Kita rushing. Takasur. Alhamdulillah takasur. Rushing. Terkejar-kejar ke sana sini tanpa kita sedar. So kita tak ada masa. Lepas surah takasur, datang surah Wal-As. Take your time. Jangan datang masa. Kena ada masa untuk diri. Dengan ada masa untuk diri inilah barulah ada peluang untuk kita berubah. Kita geledah diri kita dulu, baru kita peluang untuk berubah. Nak berubah, kita tak perlukan orang. Kita tak perlu tengok tingkap. Sebab kita nampak orang. Kita perlu tengok cermin, baru kita nampak diri kita. So perubahan bermula dengan cermin, bukan tingkap. Faham? Okey, wallahu a'lam bila taufiq hidayah. Saya tak nak tutup lagi, saya buka soalan dulu. Berapa minit soalan Hayati? Begitulah perempuan. Terserah sampai pukul 12. Soalan ada? Silakan. Ataupun ada kotak soalan. Ada kotak sekarang. Ada ke tak? Buku-buku tak ada. Okey. Boleh terangkan bagaimana menyeru orang melalui pemikiran barat dengan cara Islamiah. Pertama, kenapa kita perlu ada pertembungan antara barat dengan Islam sebegini? Memang ada isu yang perlu kita mempertahankan Islam. Tapi perasan tak? Islam adalah ideal. Barat adalah ideal. Islam ideal. So bila kita letakkan idealism Islam untuk lawan dengan idealism barat, kita seolah-olah merendahkan Islam daripada agama din kepada ideal. Islam is not ideal. That's why we cannot defend. Kita tak boleh nak fight macam tu sebab ini bukan ideal. Secularism ke liberalism itu adalah ideal. Dan Islam datang bukan sebagai ideal. Islam adalah agama. Dan di bawah agama itu ada nilai dan prinsip. So Islam ada prinsip yang telah disenaraikan dan nilai yang telah disenaraikan. Kita cuma perlu ambil prinsip itu dan perlu tengok yang mana satu
idea daripada barat ni tidak kena dengan prinsip ini. Dekat situ kita kena pertahankan. Tak semua secularism betul, salah. Ada secularism yang betul. So, kita ambil yang betul sampai ni, ini melanggar prinsip agama, kita buang. Simple. Tak perlu nak berlawan bagai-bagai. Sebab berlawan kita sedang merendahkan tahap agama kita. Level agama kita bukan level idea, level din, cara hidup. Agama kita bukan cakap tentang secularism saja. Agama kita cakap tentang cara makan. Agama kita ajar kita tadi, adab sebagainya. So agama kita adalah adil, the way of life. So faham benda tu dulu. Dan cara yang terbaik adalah kita integrate. Benda ni sangat penting. Kalau kamu belajar falsafah, benda ni sangat penting. Cara nak integrate daripada idea Aristotle kepada idea Islam. Orang yang awal buat dia adalah Al-Kindi. Dia integrate the idea, dia kata benda ni salah, dan Aristotle benda ni betul. Aristotle kata masa tu adalah infinity. Okay, kita tak, masa tu tak infinity. Masa tu ada mula dan mungkin ada akhirnya. Nampak tak cara dia integrate benda tu? Dan kita tak perlu untuk gedung-gedang lawan. Kita relax, macam tu, relax. Ambil, kita faham nilai dan prinsip agama, kita tampal, kita ambil semua barat yang kita belajar semua, boleh kita ambil, kita letakkan kita punya had kat mana, kita punya had kat mana. Agama Islam juga menerima liberalism, tapi liberalism yang bagaimana Islam terima? That's the question. Kita kena faham benda tu. Jangan jadikan satu pertemuan yang begitu, sebab kita akan problem. Kita sebenarnya sedang menurunkan tahap ataupun level agama kita. Soalan seterusnya, seperti mana Hamka dan Encik Hafizul sendiri begitu banyak menerbitkan buku. Setiap bila saya terbitkan buku, mungkin tak berapa ada sangkut paunya dengan buku peribadi. Tapi jika saya bertanya, what does it take to write a book? Mohon tidak tunjuk ajar. Just write it. Start writing and you will write a book, insyaAllah. Self-determination. Ramai orang nak tulis buku tapi dia langsung tak boleh tulis buku sebab dia tak boleh mula pun. Lepas tu dia tanya kita, macam mana kau tulis benda tu? Macam mana kau tulis benda tu? No. Macam mana tu akan datang selepas kau tulis? Macam mana tu akan terjawab selepas kau start tulis? Self-determination. Nak tu bukan kita minta. Nak tu hanyalah sekadar nak, tapi kehendak yang tinggi tu, dia panggil passion tu, barulah dia dapat buat benda tu. Kalau setakat nak saja, lepas tu nak belajar dulu apa semua, tak jadi. Untuk benda-benda yang berkaitan teknikal, berkaitan praktikal, macam tulis buku macam ni, nak belajar dulu baru tulis buku, sorry. Tulis sambil belajar. Tulis dulu, bawa tulisan tu pergi jumpa orang, dia akan edit, belajar. Itu cara dia. Tulis dulu, baru faham momentum tulisan tu macam mana, payah dia. Baru faham. Kalau tidak, kita takkan faham. Teknik datang selepas kita buat benda tu. Dia akan datang sendiri, insyaAllah. Soalan lain? Ada dua je kita soalan. Nampak sangat presentation ni tak menarik. Soalan lain ada tak? Tak ada. Tak ada, kita tutup kan. Ketika saya akhirnya. Last. Okay. Maksud saya, bila kita nak tulis, perasan tak, bila kita nak tulis satu artikel, kita tulis, kita stop. Kenapa kita boleh berhenti? Sebab kita tahu kita ada kelemahan konten, kita tahu kita ada kelemahan daripada segi nak susun konten, kita tak ada sumber lagi. Masa dekat situ kita dah tahu yang kita punya masalah dekat mana. After that pun baru kita, okay, patutnya aku kena plan, nampak? So maksud saya, when you start your writing, you know your weakness. Kita tahu kelemahan kita kat mana, dan bila kita tahu, baru kita mula. Kalau kita tak, sebab penulisan ni dia alam lain. Dia alam yang kita pun tak tahu. Kita rasa macam boleh tulis kot, insyaAllah. Tapi bila kita start tulis, susah. Betul. So cara untuk, macam saya tak reti macam nak sebut, nak gambar kesusahan menulis tu macam mana. Tulis dululah. Kita akan tahu macam mana rasa payah itu. Tapi untuk orang macam Hamka, starting dia dah tulis something yang big. Lepas tu mudah je bagi dia. Tu petang siap. Sebab Hamka sangat nak tulis, dan beliau tak kisah sangat pasal sosial sama semua. That's why payah, academically payah kita nak mulai. Tapi idea best. Alright. Tak ada. Okay, saya tutup. Ada lagi? Last survey. Tak ada. Okay, kita tutup dengan beberapa legs.
Okey, kita tutup dengan beberapa kesimpulan. Peribadi pertama sekali, kita kena recap balik. Pertama sekali, kenapa peribadi ini ditulis? Yang pertama sekali, untuk apa? Untuk memberikan jati diri individu dan juga bangsa. Itu pertama. Yang kedua, untuk membina acuan, untuk kita menentukan yang mana satukah ruang hitam dengan putih. Faham tak tadi kita cerita tentang ruang kelabu yang semakin hari semakin membesar. So, peribadi dia macam menutup, menyempitkan ruang itu, dan kita boleh tentukan yang mana satu baik, yang mana satu buruk. So, kalau kita baca sampai habis, kita macam dapat satu spirit, satu semangat untuk kita lakukan sesuatu. Untuk kita lakukan sesuatu. Okay. Yang ketiga adalah tentang makna. Peribadi dia memberikan kita satu kesedaran untuk kita tidak pergi jauh, kita pulang semula untuk mencari makna yang telah kita tinggalkan dalam rumah kita, dalam diri kita. So back to the self and then find your meanings, and then try to trace your meanings and then go again. So peribadi sebenarnya memulangkan kita kepada diri kita semula, memulangkan kita kepada diri kita semula, dan carilah apa yang kita hilang dalam diri kita. Makna. Dia mengembalikan makna. Dan bila kita dapat makna itu, kita akan gunakan makna untuk kita for the next journey. This is our life. And for the next journey, our akhirat, insyaAllah. So itu dia punya sebab kenapa peribadi ditulis. So peribadi tak discuss idea yang besar. Dia tak discuss tentang apa itu pemikiran some whatever things. Dia tak discuss idea yang besar. Dia pergi kepada idea yang kecil, yang benda yang little things, tapi kita kurang ambil perhatian. Benda yang kecil tapi memberi kesan kepada benda yang besar. So itu adalah apa yang ingin dikupas oleh Hamka. Dan benda-benda kecil macam ni kita perlu lihat. Kita perlu fahami makna kewujudannya. Orang tanya saya, kenapa kadang-kadang saya bercakap macam falsafah, macam suka falsafah betul? Saya tak tahu, saya bukan suka falsafah, saya bukan yang baca macam orang baca falsafah, saya suka je falsafah ni. Betul dia tanya, kenapa minat tentang falsafah? Okey, pertama, benda yang paling menarik dalam hidup ni apabila kita dapat mencari makna kewujudan diri kita, betul? Kita dapat mencari makna daripada kewujudan satu benda. LCD ini wujud kerana apa? Kerana dia menyuluh, dia memberikan kita fungsi untuk kita lakukan sesuatu. Kita pergi ke dalam lagi. Okay. LCD ni 4 segi. Dia memerlukan tempat untuk yang sama untuk dia stay. Kalau tempat itu tak sama, bukan 4 segi, maksudnya dia tak boleh stay kat situ. Okay. Kemudian di sini kita nampak bahawa stability, untuk stabil kita perlukan ruang padanan antara satu dengan lain. Hanya kerana LCD kita boleh saya menuju satu. Kemudian LCD ini dia bertempat, dia mestilah duduk dengan 4 segi, dia kena staple tu kena padan. Kalau benda tu tak sekena dengan dia tak akan boleh. Dia discuss lagi dalam. Saya suka betul sebab dia memahami makna kewujudan sesuatu perkara. Cara untuk kita trace diri kita, adakah kita dapat makna itu, dapat tahu bahawa kita dapat pergi something beyond the surface. Bila kita melihat bintang atau kita lihat langit, kita tak lihat hanya biru. Kita lihat imajinasi kita di sebalik bintang yang merupakan planet, mungkin ada BMW ke atas bintang tu. Kita imagine benda tu. Macam mana kalau ada ini. How big jatuh kita fikir. Dan akhirnya setelah kita dapat makna kepada diri kita ini, dapat terjemahkan makna ini, kita memulangkannya kepada manifestasi ibadah kita kepada Tuhan. Sekarang kita sangat-sangat menghargai kewujudan setiap benda. Dan bila kita sangat menghargai kewujudan setiap benda, maka tak heranlah kalau tiba-tiba surah yang merupakan Ummul Quran dimulakan dengan Alhamdulillah, syukur. Kerana makna syukur itu penting setelah kita fahami benda-benda macam ni. So that's why kita cakap Alhamdulillah. Kita tak cakap asyhadu an la ilaha illallah. Kita cakap Alhamdulillah, syukur dulu untuk memulakan apa-apa. Barulah doa yang akan na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Andy. Tekan next. Ada sedikit promosi. Untuk tajuk kali ini, untuk wacana peribadi hebat di UKM, saya akan bentang bukan lagi tajuk yang awal, tapi tajuk tentang seni, tentang ruang rasa seni. Siapa yang daftar hari ini boleh dapat RM40 UIA sahaja.
Dan kalau tak ada duit, boleh bayar deposit untuk booking tempat dulu, iaitu RM10. Jumpa dengan saudari Atikah di luar sana. Saudara Atikah di luar sana untuk program tarikh scan. Okey, itu je nak beritahu. Apa lagi? Tak ada lagi. Itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Hafizul Faiz. Baik, saya menjemput saudara Hafizul Faiz bersama sebelum tu program manager, persilakan ada sedikit cenderahati daripada pihak kami. Saya jemput saudara Hafizul Faiz mengikuti mereka untuk ke ruang jamuan. Okey, kepada semua, kita akan ada lagi 2 siri selepas ini pada Jumaat depan dan Jumaat lagi 1, 13 dan 20 hari bulan. Teruskan datang, teruskan menimba ilmu daripada speaker seterusnya. Kita ada saudara Nafi Jamaluddin dan juga saudara Muhammad Shah. Sebelum tu Kak Sadiah. Okey, tak apa. Sekian, terima kasih kepada kami. Terima kasih banyak.